Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang Empayar Melaka, pengakhiran Sultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey, kegemilangan Sultanan Melayu Melaka berakhir pada 1511. Okey, peristiwa ini penting kerana menandakan permulaan penjajahan ke atas kesultanan di negara kita. Okay. Sultanan Melaka menggunakan beberapa strategi menghadapi serangan Portugis, tapi terpaksa juga berundur, tapi terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Okay. Kenapa Melaka kalah? Okay. Melaka kalah kerana ada beberapa faktor dalaman. Okay. Bukan sebab kekuatan Portugis, tapi sebab masalah Melaka itu sendiri. Contohnya, masalah kepimpinan. Okay. Dikatakan kelemahan Sultan Mahmud Shah itu sendiri, dan pergeserannya dengan pembesar menyebabkan ketidakstabilan politik. Amalan pilih kasih, rasuah, penyelewengan dalam pentadbiran juga menyebabkan timbul masalah dalam pentadbiran Melaka. Yang kedua adalah faktor masalah perpaduan. Okay. Perpaduan adalah disebabkan oleh rakyat yang tidak bersatu padu. Berlaku perpecahan di kalangan pemimpin menyebabkan rakyat juga berpecah belah. Dan yang ketiga dikatakan askar upahan yang diambil oleh kerajaan Melaka pada masa itu menyebabkan kurangnya semangat patriotism di kalangan tentera untuk mempertahankan Melaka. Okey, serangan Portugis ni adalah faktor dia untuk mencapai matlamat kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Okey, gold, glory and gospel. Okey, 3G. Ini bermula daripada perang salib di Eropah. Okay. Akibat kekalahan tentera salib di Eropah, Raja Sepanyol berikrar untuk mencari di manakah kekuatan negara-negara Islam di sana. Okay. Jadi mereka terus mengembara mencari sumber kekayaan negara-negara Islam ni. Okay. Dari mana mereka dapat 400, dari mana mereka dapat teh, daripada mana mereka dapat sutra. Okay. Dan mereka akhirnya menjumpainya, dia berasal daripada Melaka. Okay. Portugis ingin menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan penguasaan perdagangan Islam di Eropah. Okay. Mereka Eropah ni sudah kalah, tentera salib mereka sudah kalah, dan mereka juga terpaksa membeli barangan-barangan daripada pedagang-pedagang Islam. Okay. Jadi pada masa itu raja-raja Eropah berkumpul bersama dengan Paus, okay, berikrar dan menyusun strategi untuk mencari di mana kekuatan negara-negara Islam ni, pedagang-pedagang Islam ni, mana mereka dapat barang bahan mentah. Okay. Jadi mereka mencari, akhirnya mereka menjumpanya di timur, dan sasaran mereka yang pertama adalah Melaka. Okay. Hubungan Melaka Portugis bermula dengan kedatangan Lopez de Escora pada 11 September 1509. Kegagalan rundingan menyebabkan Portugis di bawah pimpinan Afonso di Albuquerque menyerang Melaka. Serangan berlaku sebanyak 3 kali. 25 Julai 1511, 10 Ogos 1511 dan 24 Ogos 1511. Okey. Maksudnya bukan senang-senang. Portugis menyerang Melaka dan terus mendapat Melaka. Tidak. 3 kali. Okey, 3 kali. Kepimpinan Sultan Melayu Melaka melaksanakan pelbagai upaya mempertahankan maruah kedaulatannya, termasuk aspek diplomasi, strategi, pertahanan dan pertempuran.
Melaka juga tidak tandus dari semangat juang, malahan askar tempatan digambarkan bunyi semangat kejuaraan yang tinggi. Okay. Dikatakan Melaka pada masa ini memiliki hampir 1000 meriam. Okay. Untuk sejarah lah, kajian-kajian sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan, dapati Melaka ada 1000 meriam, tapi masih kalah disebabkan oleh faktor-faktor dalaman yang mereka hadapi. Okay. Dikatakan Melaka menggunakan lancaran dan perahu berapi. Lancaran ni macam meriam yang besar. Okay. Pertahanan Melaka diperlukan di kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Okay. Ingat, Portugis menyerang dengan meriam dan senapang. Melaka juga sama. Bukan Melaka mempertahankan diri mereka dengan keris dan tombak, bukan. Okay. Mereka juga ada peti besi berisi serbuk peluru. Maksudnya mereka ada senapang. Okay. Mereka juga ada meriam. Okay. Maksudnya kelengkapan mereka sama. Portugis dan Melaka, kelengkapan mereka sama. Okay. Melaka menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Okay. Mungkin kamu akan tertanya, kenapa, bagaimana Melaka ada serbuk meriam, ada serbuk peluru. Okay. Kamu kena ingat, pada masa itu Melaka mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara Islam di Eropah. Okay. Jadi kuasa ketenteraan mereka juga hampir sama dengan negara-negara Islam di Eropah. Okay. Bukan main-main. Bukan sekadar keris dan tombak, bukan. Okay. Melaka juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Portugis. Okay. Selepas Sultan Muhammad Shah berundur kekalahan Melaka, ke beberapa wilayah naungannya serta jajahannya kemudian bersemayam di Bentan. Di Bentan ni kalau sekarang adalah wilayah Singapura. Di antara tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud Shah melakukan 3 kali serangan. 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka, tetapi gagal. Okay. Pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah dimusnahkan oleh Portugis. Okay. Akhirnya Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat pada 1528. Okay. Kalau kamu tengok buku teks muka surat 91 ni, okay, gambar raja, kita menunjukkan pengunduran Sultan Mahmud Shah. Okay, dia berundur ke Melaka, berundur ke Muar, Pagar Pahat, kemudian ke Bentang. Okay, kemudian akhir sekali ke Kampar. Okay, dan kemudian mangkat di situ. Okay. Lancaran adalah jenis perahu yang bergerak laju. Okay, maksudnya perahu yang bergerak laju itu mereka letakkan tentera-tentera di situ kemudian menyerang kapal-kapal Portugis. Okay, kamu kena ingat, Portugis menggunakan sepenuhnya kekuatan angkatan laut. Mereka membedil Melaka dengan meriam-meriam mereka dan juga menghantar tentera. Melaka mempertahankan diri juga mereka dengan meriam, okay, dan senapang. Jadi serangan Portugis ni adalah serangan dari laut. Okay, dari laut. Sebab pada masa itu adalah kekuatan angkatan laut ni lah yang menjadi kebanggaan dan juga kekuatan sebuah negara. Okey. Terima kasih. Okey, itu bagi 5.3. Pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey. Kesultanan Melayu Melaka inilah yang akan menjadi asas kepada kesultanan-kesultanan lain di tanah Melayu. Okey. Sumber undang-undang, sumber pemerintahan. Kesultanan Melayu Melaka inilah yang menjadi asas. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, kita bincang soalan sikit. Okey, kita tengok muka surat 94, buku teks. Okay, nyatakan faktor yang menyebabkan kemunculan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan unggul di alam Melayu.
Okey. Okay. Faktor yang menyebabkan kemunculan Sultan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan unggul di tanah alam Melayu ni, kita kena tengok balik bagaimana Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Okey. Pusat perdagangan. Macam mana Melaka boleh jadi pusat perdagangan? Okay. Yang pertama adalah kedudukan strategik Melaka di Selat Melaka. Okay. Dia itu berada di tengah-tengah laluan perdagangan. Okay. Laluan perdagangan. Dan juga bila Melaka berada di Selat Melaka, dia terlindung daripada tiupan angin monsun. Okay. Angin monsun apa? Angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Okay. Bila angin-angin ini bertiup? Bila? Ingat tak? Belajar geografi kan? Okay. Angin monsun timur laut dan barat daya ini bertiup pada timur laut pada November Mac, barat daya pada Mei September. Okay. Angin monsun timur laut terlindung dengan terhalang dengan banjaran Titi Wangsa. Okay. Angin monsun barat daya terhalang dengan pergunungan di Sumatera. Okay. Itu yang ada dua faktor situ di tengah-tengah laluan perdagangan. Satu lagi terlindung dengan tiupan angin monsun, dan juga Melaka ni adalah menjadi pusat pengumpulan barang. Okay. Maksudnya daripada China datang, okay, daripada Eropah datang. Okay. Jadi pedagang-pedagang Eropah ni tak perlu sampai ke China. Dia boleh dapat barang-barang yang daripada China di Melaka. Maksudnya Melaka ni menjadi pusat pengumpulan barang. Melaka juga menyediakan, itu dah tiga, Melaka juga menyediakan tempat membaiki kapal. Okay. Dan juga mengisi bekalan makanan, minuman. Okay. Bila semua benda ni ada, jadi pedagang senang datang. Kita boleh ingat, pedagang-pedagang ni datang daripada Eropah dan daripada China. Mereka mengharungi lautan yang luas. Macam-macam boleh berlaku. Mungkin kapal rosak, bekalan makanan habis, dia mungkin mereka sesat. Jadi kat sini, bila sampai Melaka, okay, semua masalah boleh diselesaikan. Okay, 7B. Exercise tu ada 5 poin. 7B, apakah cadangan anda untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan yang bertaraf dunia? Okay. Sebenarnya Malaysia ni kita dah dikurniakan oleh Allah, digunakan oleh Tuhan dengan kedudukan yang sangat strategik. Okay, kita ada sumber air yang banyak, kita ada kesejahteraan kerja ramai, kita ada kelebihan daripada segi kemudahan. Okay. Jadikan Malaysia pusat perdagangan pertaraf dunia, mungkin kita boleh minta kerajaan turunkan cukai. Okay. Kerajaan menurunkan cukai perdagangan. Okay. Boleh penuh untuk menggalakkan pedagang berdagang di melabur di Malaysia. Okay. Yang kedua, kerajaan menyediakan infrastruktur untuk para pelabur datang berdagang di Malaysia. Okay. Tengok kerajaan sekarang pun sudah buat sebenarnya. Okay. Mereka dah sediakan pelabuhan yang bertaraf dunia. Okay. Sistem pengangkutan. Okay. Kita boleh majukan lagi sistem pengangkutan kita. Contoh macam zaman kerajaan yang dah buat dulu, mereka buat ECRL, okay, untuk mengangkut barang daripada Port Klang sampai ke Kemaman. Okay. Kenapa dia buat ECRL? Sebab untuk memotong, menjimatkan masa pergerakan barang itu. Jadi kapal tak perlu berlayar mengelilingi Semenanjung. Jadi terus potong dengan ECRL. Okay. Kat situ adalah
salah satu cara kerajaan ingin menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan utara dunia. Okey. Okey, yang ketiga, kerajaan mungkin perlu meningkatkan atau mempelbagaikan sumber keluaran daripada Malaysia sendiri, hasil produk Malaysia sendiri. Jadi kita tak ada kelebihan daripada segi kos tenaga kerja yang murah. Kita ada segi sumber alam yang banyak. Kita tak boleh lawan dengan China. Sebab apa? China ni dia mempunyai sumber alam yang banyak dan kos buruh yang sangat rendah. Tapi Malaysia ada sumber alam dan juga Malaysia ada tenaga kerja. Mungkin kita boleh mempelbagaikan produk hiliran daripada sumber yang sedia ada di Malaysia. Itu kena perlu apa? Itu perlukan teknologi. Sebab tu kamu kena belajar betul, pastikan hasil daripada sumber alam Malaysia ni kita dapat daripada head to toe, daripada hujung ke hujung. Kita tak nak kita keluarkan sumber kita yang dapat untung besarnya orang luar. Bila kita dapat menguasai teknologi, kita dapat proses sehingga ke akhirnya, sehingga ke pengguna. Kita ada pelbagai produk, kita boleh mempunyai banyak sumber untuk didagangkan. Kita ada banyak wang. Kekalahan. Kita tengok lagi soalan-soalan kehebat. Apa sih kekalahan Melaka kepada Portugis bukan menandakan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Berikan hujah anda. Hujah ini jangan tak perlulah tulis. Ini adalah hujah saya, tapi tulis saja terus. Kekalahan Melaka pada Portugis bukan menandakan perakhiran pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka kerana Kesultanan Melayu Melaka diteruskan oleh Kesultanan Melayu yang lain. Contoh Kesultanan Melayu Perak, Kesultanan Melayu Johor. Dan juga kita boleh tengok sistem yang diwariskan oleh Kesultanan Melaka ini diguna pakai oleh kesultanan lain sehingga ke hari ini. Sultan-sultan negeri-negeri Melayu sekarang ni masih lagi menggunakan pakai sistem daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengoklah kat situ berapa markah dia nak. Kalau contoh dia nak 4, dua dah bagi. Nak dua lagi apa? Dua lagi kamu boleh guna pakai adalah undang-undang kanun Melaka, undang-undang Melaka, diguna pakai oleh Kesultanan Melayu dan seterusnya, sehingga ke hari ini. Kamu kena ingat, walaupun Kesultanan Melayu Melaka sudah terhapus pada masa zaman Portugis itu, tetapi apa yang diwariskan oleh Kesultanan Melayu Melaka itu masih lagi kekal sehingga hari ini. Apa-apa soalan boleh klik kat bawah channel cikgu, atau kat komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.